cerita sikit pada jemaah sekalian. Dalam Al-Quran, Allah cerita banyak kali penyesalan demi penyesalan. Siapa yang menyesal? Ulama' dia bincang. Yang menyesal ni, daripada 1000 orang yang meninggal dunia, seorang je tak menyesal. 999 lagi menyesal. Dalam kitab dia sebut, daripada 10,000 yang meninggal dunia, hanya seorang yang tak menyesal. 9,999 lagi menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa kita datang penyesalan di saat itu? Saat mana yang ni menyesal, yang ni peringkat awal. Yang peringkat awal ni, bila tengok malaikat mula datang tu, ulama kata, waktu tu dia boleh taubat lagi, tapi dia tak taubat. Perangai manusianya, bila sampai peringkat malaikat mula sebut istihar, wahai anak Adam, aku cari pada diri kamu rezeki dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tersebut, lari ni roh ni bertempiaran lagi. Yang tak bersedia nak keluar. Yang tak bersedia nak keluar ni lari. Kemudian roh yang orang mukmin yang seorang tadi berkumpul di hujung kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masuk ni malaikat ni. Bila masuk saja malaikat, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Jangan bagi mati. Fa'asaddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang salih. Bila sampai saat itu, bila mula sebut saya nak jadi hamba Allah yang salih dah sekarang, saya nak jadi orang yang terbaik dah sekarang ni, malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa di kalangan kami bila sampai ajal di kalangan kami. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kalau ditangguh juga saat kamu menghadap depan Allah ini, amalan apa yang kamu akan buat aku tahu, katanya Allah. Benda yang sama juga kamu akan ulang dalam hidup kamu. Ini kali yang pertama. Kali yang pertama penyesalan yang datang. Sehingga kan Allah, dia nak suruh kita jangan jadi menyesal. Allah bersumpah dengan masa. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan masa. Masa yang Allah tunjuk, masa sungguh-sungguh Allah sebut. Wal asr, demi masa, katanya Allah. Innal insana lafi khusr. Manusia ni, semua ni dalam keadaan yang rugi. Hidup dalam keadaan rugi. Rugi, kenapa rugi? Kerana tak nampak jalan sepatutnya kita kena pergi ke mana. Benda apa yang patut kita kena dapat? Sepanjang kita hidup atas dunia ni, ada benda ke yang kita kena kejar? Sehingga kan ramai mana di kalangan kita termengah-mengah mengejar dunia. Tertinggal akhirat Allah SWT. Letih dalam mengejar dunia ni. Cuba tanya orang yang mengejar dunia. Letih tak letih? Letih. Letih nak cari projek. Letih nak dapat jawatan. Letih nak dapat pujian. Letih dalam hidup ni. Kenapa dia? Mengejar dunia. Mengejar dunia ni keletihan. Tapi bila menghadap depan Allah, tiba-tiba tak ada apa-apa. Menghadap depan Allah. Menyesal dalam hidup dia. Penyesalan ini, Allah cerita, mula-mula waktu tersebut, menyesal dah. Menyesal kali yang pertama. Kali yang pertama ni, waktu mana dia menyesal tu ada lagi peluang untuk dia nak taubat. Tapi sayangnya, orang yang menyesal ini, dia tak taubat juga saat itu. Padahal, waktu mana malaikat mula masuk, doyon-doyon malaikat masuk. Malaikat masuk tu malaikat istihar. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sampai dah masa saat yang kamu akan jumpa dengan masa yang penuh dengan kebenaran. Waja'at sakratul mauti bil haq. Masa saat sakarat sekarang. Masa sekarang ni masa sakarat. Masa sakarat ni kamu boleh taubat lagi ke? Ya, aku terima lagi. Zalika ma kunta minhu tahid. Allah sebut, inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Kita kan hidup atas dunia ni, kita lari daripada apa? Lari daripada mati je. Lari daripada mati je. Hidup seharian ni, makan ubat. Lari daripada apa dia? Lari daripada mati. Kita tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Yang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, kamu jogging pagi-pagi ni, kamu lari daripada apa? Dia jawab, lari daripada mati. Dia jawab. Lagi daripada mati semua. Semua yang hidup ni, kita ni jangan bagi mati je. Tak nak bagi mati je dalam hidup ni. Allah kata sampai dah masa.
Sampai dah. Malaikat sedang masuk. Duyun-duyun malaikat masuk ni. Tengah masuk tu, malaikat heret di hujung kaki. Tarik di hujung kaki ni roh kita. Roh kita ni. Kalau masa tu kita nak taubat, Allah terima lagi taubat. Tapi oleh kerana kita ni khayal, hidup kita ni hanyut dengan dunia. Kita ni teragak-agak. Mati ke apa benda ni nak berlaku ni? Kita teragak-agak. Ramai orang kita ni, dia tak pernah dengar kuliah. Dia tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Dia tak pernah dalam hidup dia ni, dia bersiap untuk saat dia nak menghadap depan Allah. Lalu, dia jadi keliru. Aku ni, benda apa yang sedang berlaku ni? Keadaan apa yang sedang berlaku? Malaikat tarik roh dia daripada hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki tu, di saat mana tarik tu, rasa sakit tak boleh nak dibayang. Tapi syaitan pujuk. Syaitan kata apa dia? Jangan taubat ya, jangan taubat. Kalau kamu taubat sekarang, cepat roh kamu keluar. Kamu jangan taubat, kamu tak mati lagi ni. Relax bro, relax, katanya syaitan. Relax, kamu tak mati lagi saat ni. Kalau kamu taubat sekarang, laju roh kamu keluar. Jangan kamu taubat. Kita jadi keliru. Sakit lagi, bingung lagi. Benda apa yang keadaan yang sedang berlaku. Dalam keadaan keliru tersebut, roh ni tarik sampai ke lutut. Tarik sampai ke lutut. Rasa malaikat mula masuk. Masuk lagi kumpulan yang kedua. Tarik daripada lutut. Tarik daripada lutut ni. Roh ni tarik daripada lutut, naik rentak sampai ke pusat. Bila naik sampai ke pusat, rasa sejuk di pusat. Rasa sakit, tak boleh nak dibayang. Rasulullah, bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tak boleh nak disebut sakit saat itu. Rasulullah kata, baik, sakit sungguh saat tersebut. Rasulullah kata, paling ringan orang mukmin, paling ringan di kalangan umat aku yang sakit sakarat ini, Rasulullah kata, bagaikan dilibas di tengkuk dia dengan 100 libasan mata pedang. Rasulullah sebut demikian. Dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Dia campak ke pohon berduri, melekat di pohon berduri tersebut, digentak turun ke bawah. Sakit tak boleh nak bayang. Sakit, Rasulullah sebut sakit lagi. Dalam banyak riwayat-riwayat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit ke? Sampai kamu ajar pada kami ini supaya baca doa saat sakarat. Saat sakarat ini, roh sedang ditarik naik itu, kamu ajar baca doa. Sakit macam mana Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia melahirkan zuriat tadi, dia menegan nak keluar zuriat tu, dia tegan nak keluar zuriat tersebut, sakit dia tu, nampak ugat-ugat naik keluar ni. Di atas muka dia, peluh muka dia ni, sakit menggigil tu badan dia. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi kesakitan kematian. Sakit sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut, Rasulullah, bila Rasulullah saat sakarat, katanya Sayyidatina Aisyah, aku tak boleh bayang Rasulullah sakit itu sehingga kan aku jadi ringan, lebih daripada ringannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah tergerak. Tangan Rasulullah bila tarik roh Rasulullah tu, saat mana tarik tu, tangan Rasulullah tergerak macam cari sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha kata, bila aku tengok tangan Rasulullah tergerak tu, aku ambil bekas air, aku letak dekat sikit dengan tangan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil tangan Rasulullah, Rasulullah letak dalam bekas air tu, Rasulullah tarik tangan Rasulullah. Tarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah sapu di muka Rasulullah. Sapu di muka Rasulullah. Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah, saat mana aku melalui saat sakaratul maut ini ya Allah. Sakit sungguh. Aisyah radhiyallahu anha kata, tak boleh nak dibayang. Sampai Rasulullah ajar baca doa. Doa bila kita dekat dengan sakarat, baca doa. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah saya ya Allah dalam saat saya menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. Tolong ya Allah. Kerana tanpa pertolongan Allah,
Tak ada seorang pun yang rasa ringan sakitnya sakaratul maut ini kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia tak rasa. Start daripada lutut naik sampai ke pusat. Bila tarik sampai ke pusat tu, rasa sejuk di pusat masing-masing. Sejuk di pusat kita ni. Tahu dah mati dah ni. Rasa macam pelik ni, badan ni. Sejuk tu. Bila sejuk di pusat, yang herannya Allah jadikan malaikat ni lepas. Sampai di pusat ni malaikat lepas. Lepas kejap, roh ni turun balik. Roh turun balik. Tengah tarik tu, tarik sampai di pusat. Dalam riwayat kata, malaikat lepas kejap. Lepas tu dia turun. Turun. Roh kita ni turun ke bawah. Bila turun ke bawah ni, syaitan sebut. Kan aku dah kata, tak mati. Kamu tak mati lagi ni. Tengok dia turun balik ni kan. Kamu rasakan dia turun. Syaitan sebut demikian. Turun tu. Sampai bawah kepada kemaluan kita. Tiba-tiba direntak naik. Zup naik. Daripada pusat ni rentak naik. Zup. Terus sampai ke halkum. Sampai di halkum ni. Baru tergamam. Allah mati aku disebut. Bila terkejut mati aku tu. Mulut ni. Allah cerita pengalaman manusia, kebanyakan manusia keluar daripada mulut dia ni. Perkataan apa dia? Taubat pada Allah. Qala inni tubtul an. Dia sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Sekarang juga saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia sentiasa membiarkan diri dia dalam kerja-kerja yang buruk sepanjang hidup atas dunia. Hatta iza hadar ahadahumul maut. Sehinggalah sampai saat di halqam ni baru mulut kamu sebut, inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Tak dianggap taubat. Hidup kamu ni kan kamu biar begitu. Bila sampai di halqam ni baru kamu nak taubat. Turun malaikat. Tuan-tuan ingat betul-betul. Malaikat sabar saat tersebut. Kala, katanya malaikat. Jangan begitu hidup ni. Hidup ni jangan leka. Hidup ni jangan kamu berpoya-poya. Hidup ni jangan kamu rasa selesa. Jangan kamu ingat bila kamu hidup ni kamu boleh bebas sebebas-bebas dalam hidup kamu. Kalla idza balagatit taraqi. Ingat satu masa nanti bila roh kamu direntak naik sampai ke halqum. Wa qila man raq. Bila sampai di halqum ni malaikat tanya, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wa qila man raq. Roh kamu sekarang sampai di halqum. Baik, cuba kamu turun sekarang roh kamu. Turun sekarang. Malaikat mula cabar. Turunkan. Wa qila man raq. Siapa yang boleh pulihkan kamu sekarang? Siapa yang boleh doakan untuk kamu sekarang? Bila sampai di halqum. Ni. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah sebut. Waktu tu baru dia perasan. Mati aku disebut. Mati aku. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Mata ni terbeliak. Pandang kanan. Pandang kiri. Habis disebut. Habis tu menandakan apa dia? Habis nilai. Tak ada benda yang bernilai lagi. Harta kamu tak bernilai. Jawatan kamu tak bernilai. Pangkat kamu tak bernilai. Pengaruh kamu tak bernilai. Tak ada benda apa pun yang bernilai. Bila sampai di halqum, naik saja. Bila sampai di halqum ni, orang yang tak mukmin disebut banyak cerita-cerita. Dalam hadis Rasulullah, dia suruh kita belajar tentang mengenai bila sampai di halqum ni, ramai orang yang bunyi kak, benda yang patah begitu. Patah yang besar. Ada orang mukmin bila sampai di halqum, roh dia naik elok je roh dia naik, keluar dekat mata dia, masuk dalam bekas yang warna putih. Orang mukmin bila sampai di halqum tu, mulut dia tak terhenti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Kita doa kita lah. Yang ni je yang kita nak ni dalam hidup. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut saat mana akhir penghidupan dia la ilaha illallah, aku jamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hidup kita ni, kita nak suruh sampai dekat dengan halqum kita ni la ilaha illallah. Nak sebut la ilaha illallah ni senang ke? Susah.
Tak mudah. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan juga diri saya nak sebut, tak mudah nak sebut la ilaha illallah bila sampai di halqum ini. Ramai mana orang kita tak boleh sebut. Kerana nak sebut, bukan sebut dengan la ilaha illallah ni dengan hafalan, tetapi sebut la ilaha illallah ini dengan amalan. Kita hidup ni betul tak dengan la ilaha illallah? Ramai mana di kalangan kita tak betul dengan la ilaha illallah? Saya akan sebut sikit lagi. Macam mana yang menyebabkan timbul penyesalan yang berkaitan dengan la ilaha illallah ini. Bila roh ni keluar saja roh ni, roh orang mukmin masuk dalam bekas yang cantik. Ni bekas, disebut bekas apa dia? Bekas surah Al-Kahfi yang kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Malam Jumaat ni, kitanya, kalau tuan-tuan dah tak ada kerja lain, kita ni tak buat kerja dah dalam hidup. Tak ada dah benda yang lain. Baca surah Al-Kahfi dah. Sebelum tidur je baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, sampai Jumaat yang akan datang, malaikat akan tengok dia bercahaya daripada arasy Allah. Nampak berkelip-kelip. Bila dia meninggal dunia, roh dia masuk dalam surah Al-Kahfi. Masuk dalam bekas surah Al-Kahfi. Roh ni masuk saja dalam bekas surah Al-Kahfi ni, bau wangi, semerbak. Bau malaikat-malaikat ni sambil tampung roh orang mukmin ni, disebut dalam hadis Bara' bin Azib. Hadis yang panjang. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk saja, Rasulullah pergi hantar jenazah seorang sahabat Ansar yang meninggal dunia. Rasulullah cerita macam mana saat roh ni keluar. Bila roh keluar, roh orang mukmin ni, bila dikeluar je, malaikat tampung ni di antara tangan dengan tangan. Tangan dengan tangan. Macam benda yang panjang begitu yang keluar daripada mata orang mukmin. Bila tampung tu, sambil tampung tu, malaikat ambil minyak kasturi. Bauan syurga tu diusap di roh tiap-tiap orang mukmin ini sendiri. Kita nak gambarkan macam mana, wallahu a'lam. Tapi dia sebutnya, bila diusap, dibalut, masuk dalam bekas yang warna putih. Bau semerbak, bau wangi. Dua makhluk je yang tak bang. Rasulullah sebut, jin dan juga manusia. Bila masuk dalam bekas tersebut, naik je bekas ni. Bekas ni mula melayang, naik. Saat inilah dipanggil saat kematian seseorang. Bila naik saja di langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa ni? Lalu penjaga langit yang pertama dia beritahu, roh fulan bin fulan, roh fulan binti fulan. Bila sebut begitu, penjaga langit yang pertama kata, beruntunglah dia hidup dalam keadaan soleh dan mati dalam keadaan soleh. Syukurnya, naik langit yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh, menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin, katanya Allah. Bila sebut tentukan dalam syurga Illiyin, roh ni turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Pun kita berdoa mudah-mudahan kita, insya-Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita lah saat itu. Tapi orang yang bila sampai roh dia sampai di halqah ni, dia tak boleh mengucap. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Bila tak boleh cari la ilaha illallah, tak berjumpa. Dia rentak naik tu bunyi benda yang patah. Kak sekali. Tu dia bunyi gempar. Dia sekali tu habis pada tu badan dia. Roh ni mula naik. Naik ni keluar daripada mata ni bersembuh macam najis yang bersembur. Najis yang bersembur keluar ni, bau busuk, sebusuk-busuknya. Keluar tu malaikat yang tunggu ni, dalam keadaan yang Rasulullah cerita tu, bau busuk, sebusuk-busuk, hanya Allah sajalah yang tahu. Bau tu masing-masing sambil tarik tu letak dalam bekas yang warna hitam. Bau busuk ni kemudian naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kat ini? Lalu dia, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama tersebut, celaka dan bangsatlah dia, hidup dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan jahat. Bila begitu naik langit, semua ni mencelakakan dia, melaknat dia, sampai menghadap depan Allah. Bila sampai menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min zalik. Sebut neraka sijin tu turun terus, mula berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa
saat mana orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung jenazah kita letak di atas pembaringan. Kita boleh rasa saat mana orang mandi jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-lahan sakit mati tadi belum habis lagi tersebut. Jangan kasar dengan saya, sakit tersebut. Sibuk tanya ni. Kita akan rasa saat itu. Orang mula kapankan jenazah kita, kita rasa, kita boleh nampak berapa orang datang nak salat jenazah kita, orang nak urus jenazah kita, orang usung jenazah kita. Bahawa kita sampai ke kuburan, kita boleh tengok berapa orang yang mengiringi jenazah kita. Sampai di kubur, kita nampak diri di hujung kaki kita dalam kubur itu, dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Saat itu kita dah bermula. Bila bawa saja jenazah kita, turun saja jenazah. Pengalaman yang pertama yang akan dilalui apa dia? Turun saja jenazah tu, pom terus. Apa dia? Himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Seringkali disebut dalam kitab, dia suruh kita belajar kenapa kena himpitan kubur. Rasulullah sebut tak ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya setiap bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Disebut riwayat cerita tentang Sa'ad bin Mu'az. Waktu mana dia turun saja jenazah dia ke dalam kubur, kena sekali, pum tu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az, kemudian kubur dia menjadi lapang kembali. Dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, sebab apa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kerana dia tak bersih daripada istibrak dia, daripada air kencing dia. Lalu tanya lagi, tak bersih maksudnya tak bersih macam mana? Dibincang lagi, alim ulama tanya lagi, tak bersih tu macam mana? Lalu dijawab oleh setengah di kalangan keluarga Sa'ad, dia jawab apa dia? Sa'ad pernah satu ketika dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri, kerana kencing dia sambil berdiri itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur sekali dalam hidupnya. Kencing sambil berdiri sekali je. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Tu yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing di mana? Yang kena kencing banyak kali lagi dia sebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Rasulullah sebut lagi dalam riwayat yang lain, Rasulullah sebut lagi, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut nescaya Fatimah binti Asad. Disebut lagi, kalau ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, ulama kata nescaya anak Rasulullah yang disebut dengan Zainab dan juga Ruqayyah. Dua-dua orang ni patutnya kena terlepas himpitan kubur. Rasulullah kata dua orang ni pun tak terlepas. Saya tak bercadang nak cerita himpitan kubur. Cuma himpitan kubur ni benda yang akan dilalui pengalaman pertama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kena himpitan kubur. Kemudian letak saja jenazah kita tu, bila kita letak je jenazah tu hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka ni, orang buka muka kita ni, bila buka muka kita ni, bau tanah depan muka kita ni, dengar suara bawah telinga kita, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Dengar je begitu, kita pun tengok, menung je kita. Tengok je, bergerak paha kanan, bergerak betis kiri. Bergerak kadang-kadang paha kiri, bergerak betis kanan. Disilang begitu, disebutnya. Bila bergerak tu kita tengok, siapa engkau? Kita sebut. Siapa engkau? Dia jawab, amalan kamulah yang akan jawab sebentar lagi bagi pihak kami. Kalau ada, bagi setengah orang. Orang yang salih dia tengok, pemuda yang tampan, yang berdiri di hujung kaki dia, berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir ini sendiri. Dalam keadaan begitu, dia sibuk tanya, siapa kamu? Amalan kamu, sekejap lagi aku akan tolong kamu. Kalau ada amalan salih. Tapi kalau tak ada, waktu mana tak tergerak ni sendiri, berduduk di hujung kaki ni,
Kemudian orang tutup liang lahat kita. Bila tutup liang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun. Tanah yang turun. Bila tanah yang turun tu, mula sayup kedengaran suara. Mula lama-lama jauh kita ni tenggelam sampai paras lutut je. Dalam riwayat kata, bila sampai paras lutut, datang terus di hujung kaki kita ni, malaikat muka dan nakir ni mula berdiri di hadapan muka, mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita. Di saat mana dia halau, tiba-tiba mulut manusia ni sebut apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia, ya Allah. Buat malaikat, bagilah peluang nak hidup kejap. Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagi peluang untuk aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Ni ulang ni, nak hidup balik ni. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarat. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal sebelum daripada ni, wahai malaikat. Ulama' sebut, ulama' kata, kalau dia sebut amalan soleh ni, tanda dia orang Islam. Kalau dia tidak Islam, tak mungkin dia boleh sebut amalan soleh. Dia kata, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh. Menandakan apa dia? Dia ni orang Islam. Mereka jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Ulama pelik kan? Ulama dia sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, orang mukmin ni, kalau kita mukmin, mudah-mudahan kita harap, bila kita masuk dalam kubur, malaikat mula tanya terus soalan, ma rabbuka. Malaikat berdiri saja depan muka kita, malaikat tanya, ma rabbuka. Kita boleh jawab terus, Allahu Rabbi. Kita jawab. Orang mukmin dia jawab tu, Allahu Rabbi. Ataupun dalam riwayat kata, bila malaikat tanya ma rabbuka, dia nganga mulut. Nganga mulut ni nak jawab, tapi lekat. Bunyi lekat, tak. Nak jawab tak boleh. Lekat kali yang pertama tu tak boleh jawab. Malaikat ulang balik, ma rabbuka. Ma rabbuka kali yang kedua tu, dia nganga mulut. Nak jawab. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, bila ditanya soalan ma rabbuka tu, roh kita masuk macam sekarang ni ke Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, macam kita hidup sekarang. Kita rasa macam sekarang. Dia tanya ma rabbuka, mulut ni nganga nak jawab. Kali yang kedua ulang. Kali yang kedua, ma rabbuka kali yang kedua, dia tak boleh jawab lagi. Tanya lagi soalan yang ketiga, ma rabbuka. Ma rabbuka kali yang ketiga tu, dia pun jawab terus, Allahu Rabbi. Jawab, Allahu Rabbi. Jawab tu dia jawab dengan amalan. Dia jawab dengan amalan sebab dia jawab, Allah Tuhan aku, dia sebut. Malaikat pun tanya, wa ma nabiyuka. Ada orang tanya satu soalan, ada orang ditanya 3 soalan, ada orang ditanya 5 soalan, ada orang yang tanya berbelah-belah soalan, ada yang tanya sampai 3 hari 3 malam tak berakhir lagi. Ada yang riwayat disebut dalam kitab sampai 21 hari tak berakhir lagi pertanyaan malaikat ini sendiri. Langsung tanya lagi. Dia tanya soalan lagi, tanya banyak, lagi confirm masuk neraka. Siapa yang ditanya banyak, wa man nuqishal hisab faqad uzib. Siapa yang ditanya banyak, confirm dia di kalangan ahli neraka. Mudah-mudahan kita jangan tanya banyak. Bila tanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu semua, dia jawab, kubur ni jadi lapang terus kubur. Kubur ni menjadi besar, seluas mana? 270 kaki. 270 kaki. Dalam 70 hasta disebut demikian. Bila menjadi lapang, berubah jadi warna hijau. Kubur ni berubah menjadi warna hijau cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang warna hijau. Bau wangi semerbak, bauan raihan daripada syurga Allah. Malaikat mula heret jenazah orang mukmin ini, tarik, sandar di dinding. Bila sandar di dinding, turun ni, kain kapan ni melorot turun.
turun kain kafan. Kita pun tengok, Allah mati dah aku, ya Allah. Baru perasan mati. Lalu malaikat tanya dia, hamba Allah, Allah suruh tanya kamu nak hidup balik tak? Allah suruh tanya kamu nak hidup balik. Lalu dalam masa yang sama, malaikat tunjuk tenggelam matahari yang sedang tenggelam. Dia pun bingkabang, malaikat, aku tak semayang asar lagi, malaikat. Ada sebahagian yang masuk dalam kubur tu, dia jawab, tak semayang asar lagi, malaikat. Malaikat jawab, tak ada dah salat untuk kamu. La salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numutal arusah. Tak ada dah salat untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu. Sekarang kamu tidur bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Sebut saja begitu, malaikat tanya balik, Allah tanya, nak hidup tak nak hidup? Nak hidup balik ke tak nak hidup? Tak ada seorang pun orang yang meninggal dunia, orang mukmin yang masuk dalam kubur jawab, ya saya nak hidup balik. Tak ada. Semua yang jawab, bila masuk dalam kubur, orang mukmin jawab, tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Tak nak hidup. Orang mukmin jawab, tak nak. Sakit mati itu terbawa-bawa sampai ke dalam barzakh. Tak nak. Dia tanya, kenapa tak nak hidup? Tempat dalam syurga, tak nampak dah tempat dalam syurga. Bila nampak tempat dalam syurga, aku tak nak hidup lagi atas dunia. Dunia menjadi penjara dalam hidup orang mukmin, menjadi kesengsaraan dalam hidup. Tak ada seorang pun kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid kita bincang kemudian. Nak sebutnya orang mati syahid, dia sebut, dia tanya oleh malaikat, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit mati. Orang mati syahid dia sebut, tak sakit orang mati. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak mati lagi berpuluh-puluh kali dalam mempertahankan agama Islam. Ini nak sebutnya orang mati syahid. Manakala orang yang disebut dengan orang mukmin yang biasa ni, dia tanya nak hidup, tak nak hidup. Tapi kenapa ayat Al-Quran Karim ini cerita tentang mengenai ada orang yang bila dia dah meninggal dunia, masuk dalam kubur, tiba-tiba dah hidup balik. Ni kenapa ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan 100 ni, dia sebut nak hidup balik malaikat. Ulama-ulama jawab, rupa-rupanya orang Islam yang meninggal dunia ni ada 4 kelompok. Orang Islam yang mati ni ada 4 golongan di kalangan kita. Kelompok yang pertama yang mati ni siapa? Di kalangan kita ni, yang mati dalam keadaan sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ni kelompok yang pertama. Ni kelompok yang ramai, yang buat khianat pada diri sendiri. Yang Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang menzalimkan dirinya sendiri. Dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Kita tanya, ada ke orang yang buat khianat pada diri sendiri, Ustaz? Siapa yang hidup dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri? Ramai orang kita ni buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang rumah dia dekat dengan masjid, dia tak datang ke masjid, dia buat zalim pada diri sendiri. Orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir ke majlis ilmu. Dia tak hadir ke majlis ilmu, dia duduk kat rumah dia, dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut, padan muka ustaz, aku tak pergi dengar ceramah dia. Dia tak boleh sebut demikian. Dia tak boleh sebut, padan muka tu imam, aku tak pergi sembahyang jemaah dengan dia. Tak boleh. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku buat zalim pada diri aku sendiri. Zalim pada diri sendiri ni ramai. Orang yang buat khianat, tuan-tuan jangan termasuk golongan yang pertama. Orang yang buat zalim pada diri sendiri ni, mereka, Allah cerita ni, bila dia mati, mereka tanya pada dia, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan sebegini, kenapa? Mati tak tahu, dalam hidup kamu tak pernah datang masjid, tak belajar ilmu. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Saya biasa sebut ni, orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, dia buat zalim pada diri sendiri. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tuan-tuan tak mati-mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Saya nak ingatkan berapa kali pada penduduk di Kinrara ini, nak sebut ni, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati.
Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk je dalam kubur tu, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Bro, boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kamu ni buat zalim sungguh dalam hidup kamu. Allah bagi nikmat-nikmat yang banyak. Tiba-tiba kenapa kamu tak boleh? Oh, kamu baca Quran tak boleh, karaoke boleh. Kamu baca Quran tak boleh, Facebook update tiap-tiap masa. Kamu ni bukan main lagi hebat dalam hidup kamu. Quran tak boleh baca. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. Bagi tahu pada AJK Masjid. AJK Masjid tolong senarai ahli qaryah yang dah boleh baca Quran dan ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran, tolong ajar kepada yang tak boleh baca Quran. Ruang masjid kita kan luas kan? Ruang masjid kita ni ketemukan, persedarakan di antara yang tak boleh baca Quran dengan yang dah boleh baca Quran. Tolong bantu orang AJK Masjid, jangan berperanan untuk nak tolong orang hidup je. Tolong sama orang yang nak mati. Orang kita yang nak menghadap depan Allah ni, siapa yang nak tolong? Kalau tidak di kalangan AJK Masjid yang tolong, tolong di kalangan kita menyelamatkan mereka daripada terhumban ke dalam neraka. Bagaimana cara? Baca Quran aja. Jumpa dengan AJK Masjid ataupun datang ke masjid ni, duduk di bucu-bucu tiang-tiang kita ni, ambil Quran tu,